Mungkin ada yang mengecam kita Tun, kata kita ni koyak sebab Penang kalah. Betul. Tapi koyak ni bukannya kami koyak dengan tim JDT. Kita koyak dengan referee. Gol Casagrande. Hai guys, Assalamualaikum. Bersama saya Mirul Aiman dan saya Tun Teja dalam segmen analisis DPP hanya di YouTube channel DPP Studios. Dan untuk perlawanan malam ni, kita nak buat match review dan juga match analisis perlawanan Liga Super yang ke-13 yang diibaratkan sebagai final Piala Dunia Tun. Ya, betul. Perlawanan di antara Penang FC dan juga JDT di Stadium Bandaraya Pulau Pinang. Saya tak mau nak komen dulu sekarang ni. Saya nak bagi Tun Teja komen dulu macam mana. Okay, overall memang outrageous kan. Memang kecewa dengan bukan saja kecewa dengan ref, tetapi juga kecewa dengan gameplay yang ditunjukkan oleh Penang, terutamanya di separuh masa yang pertama. Okey, nak saya teruskan lagi? Okey, kita cok separuh masa yang pertama. Gameplay macam Tun cakap lah, kecewa. Apa pendapat Tun tentang kita punya line up first 11? Ya, macam video sebelum ni yang masa lawan dengan KL tu, saya bertanyakan kenapa Matt ni main different. Sama juga yang kali ni, kenapa Khairul Ashraf lah, kenapa Khairul Akmal Nur Hisham main di DM, dan kenapa benda tu terjadilah. Maksudnya kenapa try and error yang kita tahu Khairul ni dia tak biasa pun. Dan dia main posisi yang baru. Kenapa tak letakkan pemain yang betul-betul posisi dia? Okey, satu lagi saya nak tambah. Dan kenapa letakkan Khairul Akmal dalam game yang genting macam ni? Sedangkan sebelum ni kalau kita tengok rekod dan statistik pun minit dia tak banyak. Dan tiba-tiba game penting macam ni, player yang saya rasa mentah lah, tak ada pengalaman game-game yang besar, tiba-tiba dapat masuk first E. Dan bukan position dia. Itu yang paling terkejut lah. Kami tengok terkejut line up yang macam ni. Okay, tu Khairul Akmal satu. Azmi Muslim zaman sudah habis bro, sorry ya kan. Maaf, tapi masa lawan dengan KL lawan dengan apa tu, yang lawan dengan Melaka United, banyak error ataupun lubuk yang tim lawan boleh masuk dengan senang, Permahal Raja Lela. So bila lawan tim yang saya tahu pengalaman Azmi kan, tak boleh dinafikan, pengalaman cukup luas. Betul, tapi 3-4 kali Sapawi tu boleh masuk sehingga terjadinya gol yang pertama. Betul. Dia tak cek run kan. Sedangkan kita dekat sideline. Kami kat sideline ni boleh nampak Sapawi nak lari dan sebenarnya sepatutnya boleh perasan lah masa nak buat cek run tu, boleh perasan dengan cepat. Tapi oleh kerana lambat 2-3 saat terlepas Sapawi dan macam biasa tak boleh buat apa. Sebab nak turn tu ambil masa. Benda tu yang buatkan Safawi dapat peluang dan masuk, gol pertama. Cumanya macam kita tahu Azwan mungkin injured, sebab tu dia tak ada dalam line up. Tapi Azmi, walaupun Azmi tak main bagus di perlawanan sebelum ni, tu pun sebab dia main flank. Tapi di bahagian defense, kalau kita tengok second half, Azmi Sumare tak lepas macam ni. Memang marvelous Azmi Aris. Kami bukanlah nak up lebih-lebih, tapi ni berdasarkan realiti apa yang mungkin semua penonton pun tengok, macam mana Azmi marking player-player JDT. And bila sebut Khairul Akmal, lepas tu David Rowley, saya nak tambah, first half kita punya tengah memang mampu lah, nak hakkan Hendrik seorang, sampaikan Hendrik tak boleh nak buat game. Betul. Memang first half memang lesu first half kita main. Nak ke Hendrik, David Rowley entah ke mana, Khairul Akmal stop bola jauh daripada kaki, passing pun tak sampai. So kita bukannya main di Liga ataupun Liga Premier punya level sekarang ni. Kita lawan big team, game yang genting yang kita perlukan point untuk sekurang-kurangnya seri. Tapi bila keluar line up macam ni, benda ni merugikan pasukan kita sendiri tu. Ya, betul. Dengan tactical try and error ni, saya rasa dah 13 game. Betul. Nak try apa lagi kan? Mainkan player yang betul-betul di posisi. Kalau kata wing tu injured kan, letak Savindran, letak pergi Savindran, sekurang-kurangnya dia bermain dalam posisi tersebut. Bukannya nak letak flank tu defend ke, ataupun letak defend main tengah ke, mati game.
Al-Hafiz Harun is back. Ya, Al-Hafiz. Tengok dia punya pin macam mana. Cuma backup dia tak apa nak ada lah. Betul. Tapi dia memang dapat bola kat dia lah, dia akan pitch 2-3 orang. Mesti dia potong. First half saya boleh katakan yang nak hakkan Al-Hafiz untuk nak gerakkan kita punya attacking force. Betul. Dan macam biasalah, kalau sebelah lagi Pak Din, saya dah tak layak nak mention lah. Untuk game malam tadi, semua orang boleh nampak sendiri apa contribution Pak Din. Kalau nak hak work rate saja, tapi work rate tu takat lari, minta bola. Tapi compare, cuba tengok balik game. Bila dapat bola di sebelah awang Al-Hafiz, at least Al-Hafiz boleh dribble, boleh crossing, akan cari kasar. Dia sekurang-kurangnya boleh memberi satu bahaya ancaman. Ha. Yes. Dan bila bola dapat di sebelah kiri, sebelah Sheridan, confirm back pass. Ya, betul. Even Wan Faiz masuk pun lebih bahaya lah daripada Pak Din. Pak Din dia cuma ada satu percubaan tu lah, yang kena tiang tu. Kena tiang, tak masuk. Back pass. Dan first half belah kiri memang tak hidup. Azmi Muslim, Sheridan depan. Ya, betul. So memang jadi lubuk lah di situ. Tapi bila second half, Danny Ashraf masuk, Fadil Idris masuk. Betul. Tengok apa jadi kita punya gameplay second half. Walaupun JDT berjaya menghasilkan gol yang ketiga di second half, tapi sekurangnya game yang ditunjukkan tu mengancam. Betul. Kita dapat mengancam kubu. At least ada saingan. Kita boleh control game dan kita boleh menekan player-player JDT. Ya, betul. Dan JDT tak dapat sangat masuk tak dapat sangat serang Penang masa tu. Ni bukannya kami nak bias, tapi kalau siapa yang nak cakap kami bias, boleh tengok balik game. Dan mungkin ada yang mengecam kita tu, kata kita ni koyak sebab Penang kalah. Betul. Tapi koyak ni bukannya kami koyak dengan tim JDT. Kita koyak dengan referee. Gol Casagrande. So gol Casagrande tu, saya rasa benda tu memang gol lah. Sebab saya tengok tak ada kesalahan yang dibuat pun. Cumanya kalau nak kata Sheridan tu yang blocking Farizal. Yang blocking Farizal tu, saya rasa dia tak blocking menggunakan tangan. Dia just blocking menggunakan badan dia. So benda tu normal dalam bola sepak. Dan bola tu challenge ball pun, kalau sebab referee bagi yellow card kat Kasar. Ya. Kasar tanduk, nak kata Kasar ada kontak dengan Farizal, tak juga. Tak ada. Bola memang sampai kepala Kasar. Cuma mungkin yang dipersalahkan Sheridan. Okey, katalah Sheridan salah sebab dia block Farizal. Tapi decision ref bagi yellow card dekat Kasar. So tak tahulah apa yang tersakiti oleh ref tu, tak tahulah. Dan red card Casagrande tu. Red card Casagrande tu daripada body language nampak macam tak ada apa. Tapi kita tak tahulah, mulut Casagrande tu mungkin dia kata bukan-bukan kat referee depan mata. Tapi come on lah, referee tapi dari body language tak nampak apa. Orang tengok melalui rakaman daripada TV kan. So tolong cek balik lah referee ni, tolong cek balik. Adakah Casagrande akan kena gantung 5 game, 5 bulan? Yang tu minta jauh lah, tak simpang lah tu. Okay. Red card Thomas Truka pula. Kita nampak Thomas Truka lari sampai tengah padang ni sebab argue dengan ref, dengan decision daripada referee. Memang tekanan lah. Siapa saja yang tak tekanan apabila referee kebanyakannya buat false punya keputusan. Kita tutup dulu lah pasal referee tu. Bila sembang ni memang banyak isu. Kita nak sembang pasal JDT pula, gameplay JDT. First half JDT punya gameplay memang control game. Short passing yang sangat best kita tengok, puas hati. Ya, betul. Dan control ball yang sangat-sangat best lah. Kita tengok individual skill, macam mana player-player sesama player pun conduct masing-masing. So apa pendapat tu tentang gameplay JDT? JDT yang kita tahu bermain dengan sangat baik, dengan short passes apa semua tu. So macam itulah permainan JDT sebelum ni pun, dengan pasukan-pasukan lain pun bermain dengan sangat baik dan berhak untuk menang lah untuk game malam tadi. Berada dalam kelas tersendiri. ACL kot. ACL memang layaklah menang kan. Bergson da Silva, import baru JDT. Second goal dia tu, saya tengok gol dia memang cukup padu tu. Cukup padu kan. Dia stop ball, dia turn, dia shooting near post. Vita tak boleh nak buat apa. Tak boleh buat apa. Tergelincak memang. So macam mana Tun punya pandangan tentang Bergson ni? World class player Bergson ni. Bila Bergson masuk di Liga Malaysia ni, saya tengok
Macam kalau saya coach lah, saya sukakan striker yang macam tu. Maksudnya dia macam Zlatan. Dia tegap, dia ada rebatan yang padu, dia boleh tanduk, dia boleh body contact. Perfect striker. Skill pun ada. Ya. Jadi tu kalau tu coach nak ambil dia. Kalau saya coach, obviously memang satu striker yang saya idam-idamkan. Syafiq Rahim main first E untuk JDT. Okey, kita tahu tengah JDT ni mempunyai squad depth yang sangat besar. Okey. Dan siapa-siapa pun boleh main, Nazmi Faiz ke, Afiq Fazail ke, ataupun Syafiq Rahim. Tapi malam ni meletakkan Syafiq Rahim di first 11. Pengalaman beliau tu mengajar kita lah. Okey. So jom kita tengok statistik untuk perlawanan malam tadi. Keputusan penuh memihak kepada Johor Darul Takzim dengan jaringan 3-0. Total shot Penang 7, JDT 8. Shot on target Penang FC 3, JDT 7. Booking yellow card Penang 4, yellow card dan juga red card. Penang 4, JDT 2. Ball possession keseluruhan Penang 33% dan JDT 67% tu. Penguasaan daripada JDT memang kau-kau tu. Ya. Total passes completion Penang 235 dan JDT 468. Jadi daripada total passing dengan ball position, memang nampak ketara yang Penang lebih bermain long ball. Ya, betul. Kan? Main long JDT ball. main short pass, Penang main long ball. Tak silap saya, first half saja passing JDT 200 lebih. Betul. So berbanding dengan Penang baru 113. Ya, satu rekod lah untuk Penang lah. Jarang kita ketinggalan Gap level tu, betul. Gap tu memang terlalu jarang sangat-sangat. Dan ni game yang ke-13 baru nampak perbezaan macam tu. Ya. Dan satu last kata-kata, ada masa lagi apa yang boleh kita perbaiki. Kita nak kena tukar player ke. Ya. Sebab team lain makin improve tu. Betul. Team lain dah buat rombakan yang mana player yang tak function digugurkan daripada squad dan ambil player-player yang lebih fresh, lebih berkualiti. Okey. So apa yang perlu Penang buat untuk nak improvekan? Macam saya cakap sebelum ni, yang mana kayu mati tu hantar pulang. Pilah loan di Liga Perdana ke ataupun Liga M3 kan nak start dah ni. Yang mana kayu mati tu hantar pulang, hantar ke tim lain dan cari pemain-pemain yang jurang dia tak jauh sangat dengan first 11. Contoh di winger. Kan kita perlukan winger yang se-winger-winger ya. Winger-winger ni. Kita tak boleh harap Amir dengan Hafiz je. Betul. Kalau injet kawan tu pun dan kena injet juga, mesti injet punya. Man of the match pilihan Tun Teja? Man of the match pilihan saya nombor 88, referee. 88 Brian C tu. Referee tak tahulah, tapi saya nampak tadi ada orang baling kerusi. Bayangkan kerusi boleh melayang daripada tempat duduk penyokong. Siapa baling tu saya tak tahulah. Okay, so referee man of the match lah? Man of the match. Referee. Okay, lepas ni Liga kita akan berehat 2 bulan tu. Ya, betul. Jadi saya nak ambil kesempatan sama-sama kita sokong skuad Harimau Melaya yang akan berjuang dalam aksi kelaikan Piala Dunia dan juga Piala Asia. Kita ada peluang kan? Ada peluang. Kita memerlukan sekurang-kurangnya 6 mata lagi kot untuk layak. Okey, dan di sini saya nak ambil kesempatan, saya nak buat pengumuman sikit tu. Nak bayar dah ke? Saya nak buat pengumuman. Jadi mungkin ni video analisis terakhir saya bersama DPP Studios. Bye. Sebab lepas ni ada tugasan yang perlu diselesaikan sebagai seorang student, sebagai seorang mahasiswa, student muda lagi. Dan lepas ni insyaAllah Tun Teja yang akan handle segmen analisis DPP. Mohon semua penonton support Tun Teja lepas ni, macam mana anda semua dah support saya. Okey, dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. 0-0. Tak boleh rentas oi. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua penonton yang telah pun support kami selama ni. Jangan lupa like video ni, jangan lupa share dan jangan lupa subscribe. Tekan butang loceng untuk notification. Kita akan jumpa lagi 2 bulan untuk segmen analisis DPP, perlawanan di antara Penang dan juga Kedah Darul Aman. Sekian dulu daripada saya, Mirul Aiman. Dan saya, Tuan Teja. Demi kebanggaan, demi Pulau Pinang. Bye-bye.